Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam Pendidikan Islam tahun 6. Hari ini bersama dengan Ustazah Yati, kita akan belajar bidang akidah dengan tajuknya Allah bersifat kalam. Jom belajar. Anak-anak boleh merujuk buku teks muka surat 82 hingga 85. Sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, Ustazah akan bacakan objektif pembelajaran kita. Pada akhir pembelajaran, Ustazah harap murid-murid dapat yang pertama menerangkan pengertian Allah bersifat kalam. Yang kedua, membaca dalil nakli dan menerangkan pengertiannya. Yang ketiga, menjelaskan dalil akli Allah bersifat kalam. Dan akhir sekali, Ustazah harapkan murid-murid dapat menjawab soalan yang diberi dengan betul. Baiklah, kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Unit 3, Allah bersifat kalam. Baca dan fahami. Kita mulakan dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqul alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Rawahu Tirmizi. Maksudnya, sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, dia akan memperoleh satu kebaikan. Satu kebaikan digandakan dengan 10 kali ganda. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Baiklah, sedikit info mengenai Allah bersifat kalam. Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membacanya merupakan satu ibadah. Erti sifat kalam. Kita wajib beriman bahawa Allah bersifat kalam. Sifat kalam Allah bererti Allah Maha berkata-kata. Ustazah ulang. Sifat kalam Allah bererti Allah Maha berkata-kata. Allah Ta'ala Maha berkata-kata tanpa memerlukan alat, bantuan dan perantaraan. Cara Allah berkata-kata tidak serupa sama sekali dengan makhluk. Seterusnya, kita bacakan dalil nakli Allah bersifat kalam. Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kallamallahu Musa taklima. Surah An-Nisa ayat 164, maksudnya, dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata secara langsung, tidak ada perantaraan. Dalil akli. Jika Allah tidak boleh berkata-kata, maka berlakulah kekurangan baginya. Sedangkan mustahil bagi Allah bersifat kekurangan. Sesungguhnya bagi Allah segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Info mengenai Allah bersifat kalam. Sifat kalam Allah mengandungi suruhannya, tegahan dan pemberitahuan yang berupa wahyu kepada para rasulnya seperti Al-Quran, Taurat, Injil dan Zabur.
Nilai yang kita dapat daripada sini ialah menghayati dan mengamalkan kalam Allah. Kita teruskan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak boleh merujuk buku teks Pendidikan Islam tahun 6 pada muka surat 84 dan 85. Dengar baik-baik, teliti dan fahami. Kita bacakan cerita ini bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Musa alaihi salam, junjungan mulia, membawa risalah Islam bergema. Menentang Fir'aun, bongkak derhaka, berkata-kata dengan Allah, mukjizat dikurnia. Kawan-kawan yang dihormati, Nabi Musa alaihi salam diutuskan Allah untuk memimpin Bani Israel ke jalan yang benar. Nabi Musa alaihi salam ialah Nabi yang boleh bercakap terus dengan Allah. Dalam Al-Quran ada menceritakan tentang mukjizat Nabi Musa alaihi salam, seperti dalam surah Toha ayat 11 hingga 15. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, maka apabila ia sampai ke tempat api itu, kedengaran ia diseru, wahai Musa, sesungguhnya aku Tuhanmu, bukalah kasutmu, kerana engkau sekarang berada di lembah Tua yang suci. Aku telah memilihmu menjadi Rasul. Dengarlah apa yang diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya akulah Allah. Tiada Tuhan melainkan aku. Oleh itu, sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Firman Allah Ta'ala lagi, sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang. Aku sembunyikan masa datangnya supaya tiap-tiap diri dibalas dengan apa yang diusahakan. Kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, begitulah mukjizat Nabi Musa alaihi salam yang dapat berkata-kata dengan Allah. Oleh itu, kita wajib beriman bahawa Allah bersifat kalam dengan meyakini Allah Maha berkata-kata dan kata-kata Allah berbeza dengan makhluknya serta tidak memerlukan alat dan perantaraan. Apabila kita beriman dengan sifat kalam Allah, banyak kesannya dalam kehidupan kita, iaitu yang pertama, mengakui kebesaran dan keagungan Allah. Yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai pegangan dalam kehidupan. Yang ketiga, beriman dengan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Dan akhir sekali, dikasihi dan dirahmati Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akhiri tajuk Allah bersifat kalam. Ustazah bacakan rumusan yang kita dapat belajar pada hari ini. Kalam Allah tidak dapat dijangkau oleh akal fikiran manusia. Kita wajib beriman dengan sifat kalam Allah dan mentaati perintah Allah serta meninggalkan larangannya. Ustazah akhiri tajuk kita pada hari ini dengan satu kata-kata yang menarik. Hasbunallah
Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Akhir sekali Ustazah ucapkan selamat bercuti semua. Selamat Hari Raya Aidiladha. Stay at home, stay safe, jaga diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.